Hai, selamat malam. Okay, sekarang saya live guna phone sebab laptop, kalau guna laptop still line tu memang problem. So, kejap saya check. Macam mana kadang saya live guna handphone ni, okey tak? Sebab handphone ni ada data sendiri, jadi kalau wifi tak stabil, jadi inilah data saya tu dia boleh cover. Okay. Tapi nampak background atas tak apalah. Okay. Boleh dengar? Should be okay. Okay, selamat malam semua. So, terima kasih pada yang join saya ni. Saya ada nampak satu mata. Terima kasih yang follow dia tadi kot. Minta maaf lah. Saya baru memang orang kata dah 2 hari ni memang sempat live malam ni lah. Memang clash dengan live kawan-kawan lain. Sekarang ni live Abah Krepek ni. Hai Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar, saya punya suara tadi masalah pakai laptop lah ya. Line dia tu dia tak kuat lah. Saya tak tahulah line TM sekarang sangatlah orang kata saya asyik tengok ni je kan laptop, padahal food kat sini. Line TM sekarang ni sangat tidak memuaskan hati, tapi belum ada pilihan lagi. Tetapi saya suspect TM ni dia orang ada jual satu device baru untuk tarik wifi supaya jadi kuat tau. Jadi kena macam kalau untuk bilik beli satu untuk bilik. Ni macam ni keadaan macam ni, saya kena beli satu untuk office saya rasanya. Tapi itulah, kalau boleh tak nak lah kan. Tapi yelah, rumah saya pun tingkat 12. Jadi orang kata tak tahulah macam mana jenis connection dia. Bukan landline kan. Kalau landline tu sedap sikit kot. Okay, so sebelum saya start, saya izinkan saya nak buat sharing dulu kan. Suara okey, terima kasih. Tapi tadi kan saya standby, saya punya handphone dah standby lah. Bila laptop gagal kita kena tukar plan B. So maybe lepas ni kena ada another gadget untuk Instagram. Instagram je sekarang ni memang tak boleh nak buat macam mana lah. Instagram pula kan macam few months ago, sebelum saya macam stop buat live, cuti lama sangat kan. Kalau saya buat live dekat Instagram, saya boleh boleh masukkan boleh masukkan logo dekat Instagram tu. Tapi sekarang ni tak boleh lah. Tak boleh. Saya try. Bila saya buat macam yang saya belajar hari tu, dia tak jadi. Logo yang saya buat tu dia tak naik atas. Hai, siapa lagi seorang lagi tu? Tak nampak nama lah. Boleh drop message ke, bagi salam ke, jadi nama keluar. Apa pun, terima kasih join live saya. Sementara tu izinkan saya nak buat sharing sekejap. Sharing dekat wall saya. Okay, kemudian saya nak share dekat, sekejap ya. Okay, nak buat air dulu. Okay. Alright, Niti Laili laptop pun dah panas. Okay. Jadi siapa yang baru masuk tu sekejap saya nak share dulu saya punya live ni ke seberapa banyak yang boleh lah. Tapi tak boleh banyak mana sangat pun. Nanti terlebih-lebih kena block dengan Facebook. Macam tu lah. Okay, dalam kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudi berkawan dengan saya di Facebook. Yang sudi jadi fan page like saya. Alamak, kejap.
Kenapa macam ni? Dia macam something wrong somewhere. More option. Share to a page, share to a group. Comment as native. Okay. So saya tak boleh nak share dekat. Kalau share Twitter, dia akan share link je. Dia akan share live ke? Sekejap saya try. Tilali tweet. Okay. Kalau kita share dekat Twitter ni, dia share link sahaja ke ataupun dia share live kita sekali? Boleh lah. Okay, Facebook Watch. Oh, yang apa nama dia ni? Facebook Watch. Oh, dah tukar paparan dekat page guna laptop ni, dah tukar. Ish. Macam mana nak share dekat? Copy link lah. Copy link. Kemudian, tapi kalau copy link, macam mana nak share dekat kita punya wall? Boleh lah. Jadi alright. Okay, dah share dekat wall. And then saya nak share dekat group. Sekejap. Okay, kita relax lah malam ni. Lagipun normally kawan-kawan masuk lambat sikit. Ni tengah clash ni dengan Abah Kerepek punya live. Saya punya live normally itulah 1 jam juga normally kalau bercakap. Share to group Okay, share as Neti Laili. Kita tak nak sini. Kita nak pakai account ni. Okay. Sekejap, kita share dulu. Okay. Memang kerja-kerja ni akan menyebabkan live kita jadi lambat sikit lah. Tapi nak buat macam mana, kena buat juga. Kalau tak cakap seorang-seorang nanti. Kalau kita sendiri tak share kita punya live, memang cakap orang kata apa, kita tak tambah lah. Ya, Alhamdulillah ada kawan-kawan daripada 1 Juta Mall dan kawan-kawan lain yang bantu share. Tapi kita sendiri pun, macam saya sendiri pun kena, saya fikir saya pun kena juga share. Alright. Pakai laptop ni senang sikit. Sharing tu saya pakai laptop. Okay, saya share dalam grup community. Susu situ choice saya. Mudah-mudahan ada yang tengok, ada yang dapat manfaat daripada live saya ni kan. Sebab saya punya sharing normally adalah tentang kesihatan. Jadi untuk sebagai pengedar susu situ joy ni dan juga safe and joy ni, personal agent punya ilmu pun sangat memainkan peranan untuk convince orang kan. Untuk macam kita bagi apa tu namanya, personal apa, macam discussion of perbincangan. Ilmu kita sangat penting lah. Jadi ilmu kita, bila kita nak convince orang ni, tak semestinya cakap kau kena apa, fokus kepada dia kena beli. Tak, sebab kita kena share dekat dia apakah manfaat yang dia akan dapat daripada produk kita kan. Apakah perkara yang produk kita ni boleh bantu dia. So it's not about orang kata just push dia untuk beli macam tu. Tidak. Okay, share dekat Ampang je. Lembab sikit lah dia, slow satu-satu. And then sekarang ni saya tengok Facebook punya cara baru kan. Dia kalau lepas kalau guna laptop, lepas saya share satu,
share sekali, lepas tu dia punya perkataan share tu dah tak ada hilang. Saya kena refresh dulu, baru balik, baru keluar balik perkataan share tu. So now saya pakai phone lah, senang. Saya kita kalau boleh nak cepat. Sial, orang tunggu lama. Ayah Noah buat air apa, Ayah Noah? Ayah Noah buat air apa? Okay, Ayah Noah pasang dua phone sambil dengar Abah Krepek live juga ke? Alright. Okay. Okay, sementara saya sharing-sharing ni kan, saya kongsi sikit lah aktiviti saya pada hari ni. Itu salah satu konten, isi konten lah yang doktor cakap kita boleh cerita. So hari ni pagi biasalah, saya lepas solat subuh saya mulakan hari lambat sikit. Lepas tu baby saya kecil saya tu datang, yang saya jaga tu datang. Bila dia dah datang memang tak boleh buat benda lain. Tapi saya mulakan aktiviti pagi ni dengan tengok video, tengok Facebook page orang lain punya kan. Dia jadi macam satu aktiviti untuk cari konten. Alhamdulillah saya jumpa satu page tu agak menarik agak lah dia punya konten. Ni apa nama dia page tu? The Patriot. And then saya go through lah dalam dia orang punya fanpage tu. Artikel-artikel dia quite rare lah untuk saya. Macam Ayah Noah pernah tengok tak apa tu artikel daripada The Patriots? Tapi dia macam sometimes dia macam over sikit. Tapi sebab macam saya orang biasa-biasa je, ilmu saya tak sampai macam dia orang ni. Dia punya penulisan tu macam ilmu dia luas sangat. Jadi apa tu, macam tapi daripada banyak-banyak macam tadi siang yang saya baca daripada page The Patriot tu, antara artikel dia orang inilah yang pasal Mimaland. Lepas tu dia orang pun ada cerita pasal kubur dekat Syria. Keadaan orang yang bekerja sebagai penggali kubur di Syria. Dia orang selalu kena ganggu dengan hantu-hantu dekat kubur tu, tetapi dia orang tak ada option. Sebab bila keadaan ekonomi merosot kan. Hai Kak Wahi, hai Rizal Kasim, hai tu yang profil warna kuning siapa ya? Boleh kenalkan diri. Okay, so dalam The Patriot tu lah, artikel-artikel dia macam artikel yang luar daripada kebiasaan lah. Memang orangnya, penulisnya dan ilmu yang diorang ada tu memang lain lah. Tak sama macam kita lah. Kalau macam saya ni, ilmu pun sebab nak mencari pasal ilmu kesihatan je kan. Tapi penulisan dekat The Patriot ni memang boleh kata macam ni penulisan agak agresif ke macam gitulah. Kita baca boleh, tapi jangan orang kata kalau ada penulisan-penulisan yang macam tak berapa nak cun sangat tu, tak payahlah diikut, baca je. Okay, jangan macam-macam. Okay, dah lah, cukup lah sharing dekat grup-grup ni. So saya mulakan live saya hari ni. Alhamdulillah dah ada 4 mata yang join tu. Okay, tapi tak ada yang komen baru ada 5. Okay, sebelum saya mulakan live saya malam ni, terima kasih semua pada yang join live saya malam ni. Alhamdulillah. Saya tak buat announcement kat mana-mana sebab saya tahu satu, sebab waktu live ni malam ni, waktu-waktu macam ni ramai kawan-kawan saya yang lain pun live juga. And then saya macam dah tak ada masa nak buat announcement sebab berdepan nak handle masa yang digunakan untuk handle technical issue ni dah dia drag lah kan. And then macam tu lah. Lagi satu tak apalah, saya insyaAllah based pada rezeki insyaAllah ada lah nanti ada orang view kan. Okay, so saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Niti Laili daripada Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Alright.
Jadi kepakaran saya adalah di dalam membantu orang yang dah lama sakit tak baik-baik. Siapa apa tu? Hai, siapa yang baru masuk tu? Terima kasih sempat join. Okay, alright. Ayah Noah buat air apa? Ayah Noah ada tinggalkan komen ke? Ke komen saya tak naik ni? Komen tak naik ke? Sekejap. Macam pelik aja, macam sangkut ni. Yalah, komen saya ni dia tak ada warna ni. Komen tak ada. Kalau dekat laptop baru nampak. Allahu Akbar. Okay, terima kasih Rizal Kasim tagging kawan-kawan. Alright. Dekat laptop baru saya nampak ada 15 komen. Dekat handphone saya punya komen tu dia dah off. Gambar tu dia warna kelabu. Kejap. 15 komen tapi saya tak nampak semua. Saya nampak 3 je. Macam-macam hal lah Facebook sekarang. Okay, tak apalah, kita sambung lah. Okay, Kak Hai pun baru online tu. Mudah-mudahan dia dapat nampak live saya, dia boleh join. Okay, alright. Rizal Kasim kata Mimalen ingat gila-gila remaja. Alhamdulillah, tapi line kat sini sangkut-sangkut. Ayah Noah cakap, yalah Ayah Noah, kita ni berdepan dengan masalah line. Semua orang yang buat live ni memang ada isu ni lah. Tak tahulah kan macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Kalaulah kita boleh buat line sendiri kan. Aduhai. Alright. Okay, alright. Sambung dulu ya. So, kepakaran saya adalah pakar bantu orang dah lama sakit tak baik-baik. Abdul Qadar komen Kak Abdul Qadar baru masuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okay, komen dekat face laptop dah ada 20 komen. Tapi akak cuma boleh nampak 4 komen aja. Bila tekan show all pun dia tak tunjuk. Pelik betul lah. Citrate. Kalau Citrate jadi apa? Sekejap tutup suara. Okay. Alright. And then dari segi kepakaran tu kawan-kawan kat sini dah biasa tahulah kan. Jadi dari segi jenis masalah kesihatan yang mampu dan telah berjaya di akak bantu adalah yang paling banyak adalah darah tinggi, kencing manis, kebas, and then obesity, kemudian ada masalah apa tu lemak Allah dah lupa lah apa perkataan lemak dalam ini. Masalah fatty liver, macam-macam lah. Sakit lutut, dia sebab bila kita minum susu kolesterol setiap hari, memang susu kolesterol ni dia dah ada satu kajian yang sangat lama dan banyak bahawa dia ada satu kelebihan yang boleh menjaga dan memperbaiki sistem imunisasi kita. Jadi setakat ini saya hanya tahu ada satu sajalah jenis makanan yang bila kita konsum, selain kita dapat menghilangkan dahaga, ia juga dapat memperbaiki dan menjaga sistem imunisasi badan kita. Setakat ni produk lain saya tak tahu lagi. Mungkin saya pun tak tahu macam mana nak cari. Tapi yang saya tahu susu kolesterol lah. Okay. Even kalau misal kata kita sebagai manusia pun, makanan pertama yang masuk dalam perut kita adalah susu kolesterol, di mana Allah menjadikan dalam susu kolesterol itu terdapat macam-macam zat, nutrisi, faktor imunisasi, semua tu di dalam susu kolesterol. Dan semua benda tu berada dalam kepekatan yang tinggi di setiap titisannya. Bila seorang bayi konsum susu kolesterol tu, dia akan sangat bagus untuk menjaga dia punya sistem kekebalan tubuh. Sebab sebagai baby,
baby dia tak boleh makan macam-macam lagi. Perut dia masih muda kan. Jadi perkara pertama yang masuk dalam perut kita dulu masa baby kan, kalau mak kita tak ada masalah, memang susu kolostrum lah. Itulah yang pertama masuk kat dalam perut kita, yang dengannya lah kita Allah bagi kesihatan, jaga sistem kekebalan tubuh itu kita. Tapi alhamdulillah bila kita dah dewasa, sebab susu kolostrum ibu tu dan susu ibu tu sendiri hanya khas dijadikan untuk baby. Tapi kita sebagai orang yang dah dewasa ni, Allah jadikan kita boleh konsum susu kolostrum yang dikeluarkan oleh haiwan. Dan yang paling famous digunakan adalah susu kolostrum lembu, dan yang terbaik adalah di New Zealand. Sebab lembu-lembu di New Zealand, cara pemakanan diorang tu dibiarkan diorang bertebaran mencari makanan secara semula jadi. Dan dia punya kandang tu, dia punya tempat tinggal tu memang luas lah. Jadi dia lebih dari segi kualiti, lembu-lembu di New Zealand ni dari segi daging dan susunya memang yang berkualiti lah buat setakat ini. Belum lagi ada yang belum ada lagi negara lain yang akak dengar dia orang ada yang lebih baik daripada itu. Setakat ni memang susu kolostrum. Okay, kejap tengok laptop. Dekat laptop je boleh nampak komen. Kak Wahidah kata, dan share, terima kasih Kak Wahidah. Kak Wahidah bagi salam. Assalamualaikum Niti. Waalaikumsalam Kak Wahidah. Okay, tadi saya tanya ayah Noah, buat ayah apa, ada jawab tak? Kejap. Itulah, tadi bukan masalah kamera tapi masalah internet. Tak tahulah, mungkin dia kena upgrade. Upgrade beli MacBook. MacBook Air untuk laptop ni lah kan. Manalah tahu. Okay, kejap saya baca komen dulu. Sekejap. Okay. Alright, kemudian Rizal Kasim berborak-borak dengan Ayah Noah ni. Ayah Noah kata insyaAllah kalau ada rezeki sampai ke Simpang Renggam satu hari nanti. Lina Iman masuk. Assalamualaikum sahabat jutawan ku Nanti Lari. Waalaikumsalam sahabat jutawan-ku. Sama juga semua kawan-kawan yang lain, saya akan doakan kawan semua, kita semua jadi jutawan insyaAllah, jutawan di dunia dan jutawan di akhirat. Okay, sebelum start sharing tajuk sharing hari ni, akan nak bagi tahu dari segi, bukan nak bagi tahu lah, nak share lah kan. So win hari ni, okay, share win. Okay, alhamdulillah dalam minggu ni dari segi selawat yang 1000 tu alhamdulillah masih konsisten. Dan akak buat fokuskan balik teknik yang 33 selawat Ibrahim dan juga 1000 selawat Jibril tu. Sebelum tu kita submitkan. And then the good news is pagi tadi dah dapat dah apa benda yang akak minta. One of the submission lah. So you know kan, kalau akak punya business kan, network marketing kan ada kaki kiri kaki kanan. So what happened bulan ni, yang one of the kaki yang dulu aktif, bulan ni dia macam tak pecah telur lagi. So akak doa dengan Tuhan, sebab tak tahu what reason dia. Sebab yang kaki yang let's say kaki B ni, dia punya ni adalah akak punya downline ni terdiri daripada family member. Normally dia start dengan Kak Faridah ni, dia panggil, dia tarik sepupu dia, dan sepupu dia tarik sepupu sana, lepas tu tarik jiran, tarik ni kan. Jadi masa hari tu, masa mungkin list sepupu tu masih ramai lagi belum masuk kan. So kemasukan tu almost setiap 2 hari ada masuk. Setiap 2 hari ada key in baru, new registration. And then what happened bulan ni kan, hari ni dah 24. So kaki B tu dia tak ada pecah telur lagi. Tak ada, dia setakat repeat order tapi belum ada registration new member. And then semalam ke kemarin punya submission, sebab akak buat hari-hari kan, everyday kita minta kan.
So ada one of the day tu, one of the submission tu memang akak minta khas untuk this line, untuk line B lah ni kan. Let's say line B, akak tak ingat kiri ke kanan, A ke B, tapi satu je lah. Akak memang minta khas untuk line ni, minta supaya dia orang ni ada new member. Alhamdulillah hari ni dapat daripada dia orang ni 3 good news, 3 win. Kak Faridah dapat seorang, saudara dia dekat kampung dapat seorang, and then another saudara dia lelaki, Abang Safarudin pun kata nak repeat order, and ada new submission juga. Alhamdulillah, syukur. So my request was granted. One of my request is granted. And then so hari ni pula Alhamdulillah, sebabkan rasa bersyukur tu, hari ni biasalah manusia kan, dia ada benda-benda yang dia akan buat dia rasa lebih bermotivate. So bila one of my request tu dah granted, Allah bagi kan, apa yang jadi hari ni, start tadi lepas solat Zuhur, kan hari ni start hari lewat sikit, and then breakfast pukul 12. Jadi masak tu dah lambat lah, jadi tak perlulah nak masak cepat sebab masing-masing pun masih kenyang. So apa akak buat, lepas solat Zuhur akak start 10,000 selawat. Hai Kak Ida, hai Kak Ida, Assalamualaikum Niti dan semua sahabat hebat. Waalaikumsalam Kak, terima kasih join live saya. Lina kata Alhamdulillah, tahniah Kak Niti. Alhamdulillah, syukur kita. And then masa akak buat, so hari ni akak buat submission khas untuk diri akak sahaja. Sebab kita ada banyak hari kan, so kita, doa kita kena apa, yalah, permintaan kita banyak. So bila benda tu berlaku, memang akak dah dari segi marketing dekat apa ni, fizikal ni memang akak dah upgrade. So kaedah marketing akak sekarang ni, first frame, bila kita buat live, kita pakai frame, then kita share, then kita ada circle yang positif bantu kita share kan. So tu satu marketing. And then akak punya page, akak sekarang ni dah mula konsisten share dekat grup-grup juga. Sebab sebelum ni bila akak busy dengan downline, akak dah jarang share dekat grup-grup. Okay, tapi sekarang ni dah 3-4 hari ni akak everyday pagi, tengah hari, petang, malam, akak mesti share dekat grup. Alhamdulillah tak kena block. Sebab teknik yang akak buat dekat page kan, kita dah ada banyak copywriting. So macam artikel yang pertama tu kita share 3 ke 4, artikel kedua share total buat dalam 15, macam itulah. Bukan akak tak share satu artikel tu sampai 15 kali, tak. Tukar teknik lah kan. Sebab downline akak baru ni kena block. So kita cuba untuk elakkan daripada block. Facebook tak nak kita spam. Dia kata kalau spam maksudnya kita share artikel yang sama banyak-banyak kali dekat banyak grup tu, dia kata spam kan. So I just fikir tukar teknik sikit lah. So kita ada banyak copywriting yang dah ada dalam kita punya page, just share je. Tapi kalau dia konsisten lah, hari-hari buat. Tu one of the step. And then pagi-pagi akak mesti say hi to all my downline, and then share copywriting dekat diorang juga. Macam gitulah. So dari segi bila physical tu kita dah buat, and then sekarang ni dah 2 hari kan akak buat live kan. Sebenarnya malam dah 2 hari, siang adalah 2 hari. Sehari lepas tu tak buat, lepas tu sehari buat. Tapi kira dah bertambah. And then bagi akak, physical tu kita dah buat, and then yang marketing langit ni kita lagi penting kita kena buat. So what happen is, apa yang kita minta tu Tuhan bagi. Dan akak fikir actually rezeki tu adalah bila kita minta, and then apa yang kita buat, macam gitulah. Macam it works lah, it works. Alhamdulillah, syukur kita sebagai orang Islam ada satu teknik yang memang orang kata ia berkesan. Ia berkesan. Memang Allah dah janjikan, memang Rasulullah dah janjikan, dan it works. Tinggalnya mungkin nanti akak boleh tulis doa, satu buku kan.
tentang perjalanan kita buat submission menggunakan selawat kan. Kita buat satu buku and then kita compile, boleh juga kita share dengan orang ramai kan buku tu. Mungkin boleh bagi idea dan semangat dekat orang lain. Setakat ni kita share dengan kita-kita je kan. Mungkin lepas ni kita buat buku, ramailah orang lain juga boleh dapat manfaat kan. Alhamdulillah dapat idea malam ni. Mungkinlah kena buat macam itu. Okay. Baca komen jap. Okay, jadi kawan-kawan semua yang dah selalu dengar Akak sharing pasal selawat tu, buatlah. Okay, kalau macam dulu Akak muda-muda, Akak rajin buat solat hajat. Tapi Alhamdulillah sekarang ni cuma mampu zikir. Sebab badan pun tak berapa kuat nak bangun duduk banyak kali. Saya dulu masa belajar, masa SPM, masa diploma, solat hajat memang bukan sikit-sikit untuk orang kata lulus periksa apa semua kan. Tapi sekarang ni dah tak larat. Aduh, jadi kita tukar. Jangan berhenti tapi tukar kepada benda yang kita larat buat. Okay. Ada lagi komen lain tak? Kejap. Thank you Kak Ida, tagging. Alright. Ayah Nur kata Alhamdulillah. Alright. Okay, itulah perkongsian sensor hari ni yang Akak dah buat tu lah tadi. 10,000 selawat. Submission menggunakan 10,000 selawat. Start lepas Zohor tadi, dalam 2 lebih. Habis tadi pukul 7 baru habis. Dia macam maybe kita tak boleh nak buat hari-hari sebab masa dia terlalu banyak, terlalu agak lama lah kan. Lagi-lagi kalau orang bekerja, dia ambil masa. Jadi maybe yalah macam Akak sekarang dapat 3-4 hari sekali buat yang 10,000. Tapi yang setakat 1,000 tu you can boleh buat hari-hari. Sebab kalau dah biasa 15 minit dah boleh settle. So buat je lah. Okay, jangan rugikan. Right, itu dah memang orang kata kemudahan yang Allah bagi, gunakan. Okay, jadi bila kita selawat sekali kepada baginda Rasulullah, Allah selawat 10 kali pada kita. Jadi kalau kita selawat 1,000 kali, kita dapat 10,000 selawat daripada Allah. Apatah lagi kalau kita dapat buat 10,000 kali. Tadi Akak buat 10,111 kali. So kalilah 10, berapa dapat. So dalam hidup sekarang ni kita banyak cabaran. Lagi-lagi orang bisnes macam kita ni, banyak sangat orang kata benda yang kita perlu buat dalam keadaan sebenarnya kita sebenarnya tak mampu tau. Mengharapkan tulang empat kerat ni, banyak benda kita tak mampu nak buat. Jadi cara yang terbaik dan cara paling bijak adalah kita minta bantuan daripada Allah. Allah pun tak nak kita jadi orang malas. Okay. Dan seingat Akak, Allah kata dalam Al-Quran ke, Allahu alam, tak ingat dekat mana, tapi pernah baca pasal tu. Kalau kita nakkan sesuatu tu, Allah tak suruh kita. Contohlah kalau kita nakkan kekayaan kan, Allah tak suruh kita kerja sampai tak ingat benda lain. Tak. Tapi kalau kita macam nakkan kekayaan ataupun nakkan dunia ke whatsoever, sallallahu alaihi Muhammad. Nat. Hai Nat. Terima kasih join live Akak. Kak Ida, nak mudah dapat 1,000 tu Kak Ida, first sekali yang kita kena buat, kena minta dengan Tuhan dulu Kak Ida. Doa. Saya mula starting hari tu memang saya doa. Saya minta dengan Allah, ya Allah bagi aku rezeki untuk buat selawat ni. Kalau tak sebelum tu memang serius, saya rasa susah juga. 200, 300 rasa macam ni. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, kalau 1,000 tu senang sangat. Jadi yang sekarang ni yang makan masa panjang sikit adalah 10,000. Tapi downline saya Sinempus tu, dia boleh bagilah, Kak buat 20,000 Kak. Cakap dah ni, cakap InsyaAllah. Dia tak boleh lah cakap tak boleh kan. Kita kena cakap InsyaAllah je lah kan. Okay, kejap. Okay, so saya harap, bukan harap, so hari ni saya dah submit apa yang saya nak daripada Allah untuk bulan depan. Okay. Dan jangan fikir next step adalah saya teruskan bekerja macam biasa.
kena yakin dalam minda, yakin benda tu kita dah dapat kan. Sebab apa yang kita fikir tu tentang Allah tu adalah, itulah yang kita akan dapat. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Kalau kita minta sesuatu dengan Allah, kita tak boleh ada rasa was-was. Kalau was-was, macam mana Allah nak bagi? Betul tak? So itu dia punya art of request. Kena jaga tu. Kadang-kadang kita minta sesuatu yang macam over kan. Tapi orang kata minta tu berpada-pada lah kan. Contoh macam saya fokuskan saya nak berapa orang downline baru for next month kan. Saya tak boleh lah cakap terus jadi 100 untuk bulan depan. Macam kau logik lah sikit. Alhamdulillah nak dapat 1000 atau 2000. Alhamdulillah nak, tak apa. Alhamdulillah 1000, 2000 konsisten tu pun dah baik daripada banyak. Tetapi orang kata apa, tetapi banyak tapi tak, jarang buat sebulan sekali. Better kalau boleh buat sikit, konsisten 100, 200. Yang penting Allah tengok hati kita dan konsisten kita. And then sebelum, yang penting submission, doa kita. Doa kita mesti submit dulu sebelum kita tutup dengan selawat tu. Nak tulis target dapat buat 15,000 selawat, doakan kami. Amin. Amin, 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 amin. Okey, kejap akak baca dulu komen di atas ya. Alright, Kak Aida sebut, wow hebatnya, nak dapat 1000 pun jenuh. InsyaAllah Kak Aida, saya doakan, kami semua doakan Kak Aida one day mesti boleh dapat buat konsisten 1000 selawat. Kak Aida senang. Doa pada Allah ya Kak Aida. Kak Aida buat selawat Jibril tau, jangan selawat yang panjang. Selawat Jibril yang mana? Okay, tak pastilah kalau Kak Ida tahu tak pasal selawat Jibril. Kak Ida ada lagi tak? Kak Ida tahu tak pasal selawat Jibril? Kalau selawat Jibril, kalau buat tu, kita boleh buat dalam masa 15 minit. 1000 tu, selawat Jibril tu, dia punya sejarah, ia adalah selawat yang berasal daripada syurga. Saya nampak satu ikon tu pakai tudung merah. Siapa Kejap. Maaflah, daya ingatan saya tak kuat sangat. Hai Syed, terima kasih Kak Ida tagging. Okay. Alright. Yang tudung merah tak nampak lah. Siapa yang tudung merah tu boleh hai. Okay. Kita balik pasal selawat Jibril. Selawat Jibril ni, kisah dia, ia adalah selawat yang diajarkan oleh Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Sebab selawat itu nak dijadikan mahar, masa kahwin, masa Nabi Adam nikah dengan Hawa nanti. So Jibril Allah hantar malaikat Jibril untuk ajar selawat ni kepada Nabi Adam. Sebab itu saya cakap selawat ini berada di syurga. Dan yang paling awesome-nya, selawat ni pendek sangat. Dah banyak-banyak selawat ni pendek sangat, tetapi keberkatan dia tu saya percaya ia lebih, sebab ia sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan diajar pula kepada manusia pertama Nabi Adam, bapa kita. Keberkatan dia tu, keberkatan dia kan dalam setiap, dia lah sebagai orang Islam ni, setiap yang diwahyukan, yang macam contoh Al-Quran ada keberkatan dia. Al-Quran tu kan mukjizat, ada keberkatan dia. Hadis pun ada keberkatan dia. Macam orang kata, kalau kalau satu rumah tu dibacakan hadis, ada aktiviti baca hadis setiap hari, ada aktiviti baca Quran setiap hari, ada keberkatan dia tu yang akan diperolehi oleh orang yang baca dan rumah tu sendiri. Jadi selawat ni pun dia ada keberkatan dia. Keberkatan tu ya, of course, apa yang Allah izinkan kan. Begitu. Jadi akak percaya yang itu. Dari segi, sebab benda ni akak baru tahu. Serius. Dulu masa dekat kampus, akak mula amalkan selawat juga. Masa tu kat kampus, dulu pernah sakit juga kan. Sakit yang macam apa benda, yang ada kaitan dengan makhluk-makhluk halus. Jadi bila pergi Darul Syifa, dia ada satu buku biru tu. Dalam buku biru tu ada tiga jenis selawat. Selawat untuk perubatan lah, selawat tafriziyah lah, selawat nariyah lah, selawat apa lagi. So panjang. Dan akak pernah jumpa juga selawat ni pendek je, tapi akak tak terfikir
akan rasa pendeknya, rasa macam nothing. Sebab kita tak ada ilmu kan. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021 barulah akak tahu. Selawat tu walaupun pendek tapi keberkatannya mungkin akan mengatasi keberkatan selawat-selawat yang lain. Sebab selawat yang panjang-panjang tu adalah dikarang oleh alim ulama. Tapi kalau selawat Ibrahim tu daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi selawat Jibril yang pendek ni adalah berasal daripada syurga. Perjalanan dia kan. Okay, apakah itu bacaan selawat Jibril? Sekejap, baca sekejap. Sharifah Hamidah Syed Zulkifli. Saya Sharifah kak, isteri pertama Syed. Oh, amboi, ada banyak isteri kak Syed? Amboi. Okey. So, Syed dan juga isterinya Cik Syed dan Sharifah. Oh, seorang Syed, seorang Sharifah. Macam kahwin ikut keturunan ni kat ni. Syed dan Sharifah. Alright, okay. Hai Sharifah, thank you join live akak. Oh, tengok bersama-sama ya. Kita jumpa masa ambil perkasan tu. Betul tu. Hai Ana SF Yahya. Assalamualaikum Kak Niti katanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Terima kasih Okay, so sekarang ni akak share apakah bacaan selawat Jibril. Dan jadi bila korang tahu ni, korang boleh buat 15 minit boleh settle. Seriously, kita sebagai orang yang bisnes ni lagilah kena buat benda ni kan. Sebab kalau you habis duit you untuk marketing and then habiskan tenaga you untuk marketing fizikal tanpa buat apa-apa marketing langit, kita seriously mesti penat gila-gila punya. So jangan lupa marketing langit every day. Okay, marketing langit sangat penting. Tak kisahlah you nak buat apa pun, solat duha ke, ikutlah pada kekuatan dan kefahaman dan keinginan masing-masing. Tak kak, jumpa kat FB je. Oh, bukan ni bukan. Oh, jumpa kat FB. Okey lah, alhamdulillah jodoh. Okay, alright. So baca, okay, bacaan selawat Jibril macam ni je, pendek je. Sallallahu ala Muhammad, gitu je. Sallallahu ala Muhammad. Kalau buka YouTube, sekarang ni akak pattern sebelum ni lah. Bila masak kan, bila dah mula tahu pasal tu, bila lepas tu baca dia punya kelebihan, and then semangat kita pun up kan. Macam tu. So apa yang akak buat sambil memasak, akak buka YouTube selawat. Kalau korang tengok dekat YouTube ada banyak video YouTube selawat yang memang dia selawat je. Selawat ni, selawat Jibril sampai 1000 kali ada, 10,000 kali ada, 7,000 kali ada. So kita buka dan kita follow sambil masak ke apa ke. Benda tu akan buat, orang kata, bila kita masak tu dengar selawat tu kita ikut kan. Sebab selawat ni dia punya kelebihan berbanding dengan amalan yang lain, ianya sangat mudah nak diamalkan. Nak buat selawat kita tak perlu ambil wuduk, tak perlu, orang kata macam perempuan, tak perlu, tak wajib pun pakai tudung. Alah, lain internet problem. Kejap, bagi dia resume dulu. Tadi line problem sekejap. Alright, okay, sambung. Okay, so apa tadi? Okay, kelebihan selawat ni bila kita nak amalkan, dia tak sama macam amalan-amalan yang lain. Kalau nak solat, you kena satu, mesti wuduk, you kena suci, you kena bersih, you kena menghadap kiblat, you kena tutup aurat, baru you boleh solat. Ya, kena cukup syarat lah. Kalau nak baca Quran macam gini, macam-macam cara kan. Kalau nak puasa, kena berniat, tak boleh makan apa semua kan. Tapi selawat ni sangat mudah, kita boleh buat masa-masa, bila-bila masa je. Sambil masak boleh. Tapi lepas apa orang kata, lepas habis solat tu, duduk dan buat submission dan selawat, better lah. Tetapi kalau kita buat selawat tu atas motor ke, dalam kereta ke, sambil on the way nak pergi mana-mana ke, sambil buat kerja ke, macam RK sambil repair kereta boleh berselawat kan. RK mana tahu sambil-sambil selawat tu
mudah sikit nak repair kereta tu kan. Boleh. Ia diterima, tak jadi masalah. Sampai yang perempuan sambil masak ke kan. Macam gitu. Jadi selawat ni sangat mudah. Jadi jangan orang kata jangan abaikan, jangan rugi, jangan tak amalkan lah, rugi nanti. Lagi satu, nanti ke akhirat amalan selawat lah antara perkara yang akan menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenal kita ni adalah umat dia. Syarifah kata betul Kak, the power of salawat. Yes, the power of salawat. Actually, salawat adalah hadiah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umat-umatnya, sebagai umat yang umat yang dia dah tinggalkan jauh. Selawat ini adalah bukti kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sebab Rasulullah terkenal dengan kasih sayangnya kan. Sampaikan masa Rasulullah nak wafat pun Rasulullah masih fikirkan kita. Dan kerana kasih sayang Rasulullah, kita sebagai umatnya dapat macam-macam kelebihan kan? Betul tak? Dan antaranya adalah selawat ni lah. Sebab dulu, kalau zaman dulu masa Rasulullah hidup, kalau umat dia ada masalah, dia ada umat dia ada problem, dia akan boleh jumpa Rasulullah and then minta Rasulullah doakan kan, sebab doa Rasulullah makbul. Tetapi bagaimana yang kita ni dah terpisah jauh daripada Rasulullah, jauh sangat, tak jumpa kan. Dah berapa ratus ribu tahun, 1000, berapa ribu tahun dah kita terpisah. Betul. Okey, betul Syarifah kata baginda sayang kita Kak. Betul, baginda sangat sayang kat kita sampai ke hari akhirat nanti pun, hari kiamat, hari perhitungan pun, masa kita kat kubur pun, baginda memang sangat sayangkan kita. Dia akan tolong kita kan, dekat kubur, dekat dunia ni masa kita hidup pun dia tolong, masa nak mati nanti pun, nanti dekat kubur pun dia tolong. Dengan syarat kita kena jadi umat dia yang ingat dia lah. Okay. So macam tak habis cerita pasal selawat kan. Jadi kita jangan lupakan, dan kita kena hargai kasih sayang Rasulullah ni. Kita kena hargai hadiah yang Rasulullah bagi ni. So gunakan, sebab Rasulullah bagi ni untuk kita. Betul, nak masuk syurga pun dia tolong. Betul. Macam-macam. Dan sama-samalah kita bercita-cita untuk masuk syurga yang paling hebat, yang paling tinggi, di mana kita akan bersama-sama dengan Rasulullah dalam tu. Kan syurga ada banyak tingkat, dan Rasulullah adalah tingkatan yang paling tinggi kan. Jadi orang-orang yang terpilih dengan kriterianya sahaja boleh bersama dengan Rasulullah, duduk semeja makan kan. So akak punya dream daripada dulu, akak nak satu syurga dengan Rasulullah, nak satu syurga dengan Rasulullah. So kita tak tahu nak buat apa. The paling worst yang kita boleh buat adalah doa, minta dekat Allah supaya kita dapat masuk ke sana. Nanti Allah akan pandu kita sendiri macam mana kita nak pergi sana kan. Sebab yelah, kita kena minta Allah pimpin kita lah. Sebab kan dulu kan masa kita kecil, famous satu doa tu, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku tetapkan tak ingat sangat ayat dia tapi dia punya ni, ya Allah, janganlah kau biarkan aku buat keputusan untuk diriku sendiri, okey, walaupun sekelip mata. Betul, kena minta. Kita hidup kat dunia ni, tapi kita jangan terlalu fikirkan dunia ni sangat. Dunia ni kita kena buat sehabis baik, sebab kan kita nak tunjuk dekat Allah juga supaya kita ni tak jadi orang malas kan. What are you doing? Apa yang jatuh tu? Sorry anak akak. Okay. So, tapi dekat fikiran kita kena fikir dekat syurga nanti macam mana kita nak hidup, macam mana. Kita kena design kehidupan kita dekat sana. Start daripada sekarang. Pergilah sibuk. Aduh, macam-macam hal.
Nah, inilah dunia kan. Anak-anak perhiasan. Begitu. Alright. Okay, so manfaatkan hadiah yang Rasulullah bagi. So tadi sebab kasih sayang Rasulullah jugalah dihadiahkan selawat ini. Selawat ni memanglah berbunyi Allah berselawat ke atas Muhammad. Allah memberkati Muhammad. Apa yang kita sebut tu macam doa kita supaya Allah memberkati dan merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ustazah Asma Harun cakap, kita sedia maklum yang Rasulullah ni memang dah sedia dirahmati dan sedia diberkati. Jadi and then what happened? Rasulullah kata sekali kita berselawat pada dia, Allah akan selawat kat kita 10 kali. So sebenarnya selawat tu untuk kita. Sebabnya bila kita baca sekali, Allah berselawat kat kita 10 kali. Contoh tadi kan Allah berselawat kepada Muhammad kan. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sallallahu dekat laptop tak boleh jalan. Korang masih boleh nampak akak tak? Cakap boleh, kalau masih boleh nampak dekat laptop dah tak boleh jalan. Laptop dah macam dah mati. Okay, so boleh. Okay, jadi so bila Allah berselawat pada kita, maksudnya Allah memberkati kita, Allah merahmati kita 10 kali. Doa daripada Allah tau, hanya sebab kita berselawat kepada Rasulullah je. Tu sebab dia. Hanya sebab selawat je kita boleh dapat doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah kita ni sebenarnya kan nak dapatkan doa daripada Allah, tapi sebab kita ni special lah, umat Rasulullah. Sebab tu kita dapat kan. So jom sama-sama amalkan. Korang, tajuk hari ni sebenarnya bukan pasal ni, tapi perkongsian ni akak harap sama-sama bermanfaat untuk kita. Sebab bila akak share balik, akak sendiri semakin faham. Dan mungkin lepas ni ada satu benda yang akak kena minta. Akak kena minta dengan Allah supaya Allah jangan jadikan akak ni orang ni pemarah sangat, sensitif kan. Akak ni kuat pemarah dan sensitif, dan akak mohon nak minta supaya benda-benda yang tak baik, orang-orang yang tak baik ni dijauhkan dan jangan ganggu emosiku. Ambil lah ni. Tu salah satu doa. Sebab selalunya kita doa minta sesuatu yang kita ingat benda-benda yang baik, tapi yang ada benda-benda yang buruk ni kita macam neglect. Tapi bila dia berlaku, dia ganggu kita punya emosi. So nanti akak nak minta jugalah, sebab something happen yang mengganggu emosi. Tapi Alhamdulillah dapat strong hari ni. Tak, orang kata tak marah, tak mengamuk atas nasihat Cik Asbun. Macam gitulah akak ni. Akak ni sebenarnya memang agresif orangnya lah. Agresif. Dan masa dekat kampus dulu, akak ni aktif persatuan. Jadi memang perangai macam ni lah orang aktif persatuan ni kan. Lagi-lagi yang jenis AJK ni, dia ada attitude dia lain sikit. Begitulah. Dulu akak masa dekat kampus UTM Skudai, akak adalah ahli Persatuan Mahasiswa Islam. So akak jadi setiausaha dalam persatuan tu, dalam badan penerbitan. Itulah akak dulu. Tapi itulah perangai kan. Daripada macam remaja tu lagi teruk lah dia punya aggressiveness tu agak tinggi. So sekarang ni Alhamdulillah, kalau kita selawat, salah satu benda yang kita boleh dapat adalah kalau kita tengah marah, dia akan boleh reda kan. Tiba-tiba rasa sejuk macam gitu. Tak jadi nak marah. Okay guys, now tiba masa untuk kita bercerita tentang Mimaland. Okay, so untuk kenapa akak pilih tajuk ni, sebab akak rasa salah satu topik yang akak suka adalah nak kenang, kita nak ingat sejarah-sejarah lah, sejarah Malaysia. Nanti mungkin akan datang kita akan masuk sejarah-sejarah yang lain. So ini antara benda yang di dalam orang kata kategori sejarah negara kita juga kan, pasal Mimaland. Akak sebenarnya baru tahu pasal Mimaland ni, tapi masa kecil dulu macam
Macam pernah tahu tapi dah tak ingat. Tapi ni bila dengar, bila terbaca, baru tahu benda ni ada. Okay, so akak baca je ni artikel daripada thepatriots.asia. Penulisan ini adalah ditulis pada 7 Oktober 2020 oleh Mustafa Abbas. Okay, tajuk dia adalah Mimaland, Keriangan yang Menjadi Tragedi. Okay, akak baca je. Okay, kan buat ayat sendiri kan, lama pula nak habis. Okay, sebut saja Taman Tema Air, ramai membayangkan nama seperti Desa Waterpark, Mines Wonderland ataupun Sunway Lagoon. Tetapi bagi generasi lama, mereka lebih mengingati Mimaland. Mimaland bukan sekadar taman tema air terbesar negara, malah merupakan taman tema air pertama yang wujud di Malaysia. Mimaland ni dibuka pada tahun 1975, terletak di Batu 12, Ulu Gombak. Bagi warga kota, ia merupakan tempat terbaik untuk mereka melepaskan diri dari hiruk pikuk kesibukan kota kerana hanya terletak 20 km daripada Kuala Lumpur. Menariknya, Mimaland turut mempunyai taman bertemakan Jurassic Park 30 tahun sebelum filem arahan Steven Spielberg itu ditayangkan di Pawagam. So kita lebih advance daripada diorang sebenarnya. Baru tahu. Okay, so dalam website ni ada gambar. Ni macam patung replika lah, dia orang panggil replika gajah purba ni, tapi dah macam dah kena timbus dengan daun-daun dah lah. Okay, taman tema ini bukan saja mempunyai, kenapa mati pula ni? Taman tema ini bukan saja mempunyai replika haiwan prasejarah bersaiz besar. Bahkan, Mimaland mempunyai gelungsur-gelungsur air dan menawarkan pelbagai aktiviti luar kepada para pengunjung di taman yang berlatar hutan tropika, termasuk memancing dan menaiki perahu di kawasan tasik buatan manusia. Bagi yang ingin menginap di Mimaland, mereka boleh menginap sama ada di motel yang mempunyai 24 buah bilik, 10 buah chalet. Sorry lah kalau salah sebut, tak kerti lah. Chalet yang dibina di tepi tasik dan sebuah rumah persinggahan terdiri daripada 4 dormitory dan 100 buah katil. Yang pasti, pengunjung Mimaland bukan sahaja terdiri daripada orang awam tetapi juga selebriti dan orang kenamaan. Alright. Peminat-peminat filem lama pasti perasan sesetengah filem menjadikan Mimaland sebagai latar tempat filem mereka, macam Rizal Kasim cakap tadi kan. Bagi pengarah Osman Hafsham, Mimaland pernah digunakan sebagai lokasi penggambaran dua filemnya, iaitu Mekanik tahun 1983 dan Suara Kekasih tahun 1986. Manakala dalam filem Gila-Gila Remaja, Azroy iaitu Faizal Hussein mengingatkan kekasihnya Suziana iaitu Rehana Yassin agar tidak lupa temu janji mereka di situ. Malah adegan mereka turut dirakam di Mimaland. Bagi penduduk di Kuala Lumpur, lawatan ke Mimaland ialah satu prospek yang tidak boleh dilepaskan, seperti diceritakan oleh suri rumah Siti Yo, umur 55 tahun. Okay? Dia berkata, kami pernah pergi ke Mimaland pada tahun 80-an, tetapi saya tidak ingat harga tiket pada ketika itu. Kalau 80-an, tahun 80 akak baru lahir. Dia tadi kata tahun 75 kan, maksudnya 5 tahun sebelum tahun akak lahir lah. Kemudian dia ada cerita bila dia close ni. Sekejap. Alright. Okay, Siti Yo tak ingat lah harga tiket masa tu.
Okey, kanak-kanak antara yang paling seronok, saudara mara saya datang dari Pulau Pinang, datang melawat kami semasa cuti sekolah dan Taman Tema pula baru dibuka. Ia penuh dengan orang ramai seperti Sunway Lagoon pada musim cuti. Yoh memberitahu mereka tidak pernah bermalam di Mimalen kerana menetap di Kuala Lumpur dan pulang pada waktu siang. Alright, ni fakta yang penting nak masuk fakta penting. Bagaimanapun, reputasi Mimalen mula terjejas apabila dilanda beberapa kontroversi. Pada Januari 1993, seorang pelancong Singapura ditemui mati lemas dalam kolam taman itu. Ini disusuli tanah runtuh kecil yang tercetus akibat kerja pengubahsuaian pada bahagian kolam pada 1994. Okey. So, dia tutup kali pertama tahun 1993 sebab ada orang Singapura mati lemas. Kemudian dia tutup untuk renovation. Bila dia buka, berlaku pula tanah runtuh tahun 1994. And then, isu keselamatan memaksa pihak berkuasa menutup terus Mimalen pada tahun yang sama. Sampai sekarang dah. Kira kejap je lah. 94 daripada 75. Tak sampai 75, 85, tak sampai 20 tahun lah. Kurang setahun. Okey. Sejak itu, Mimalen tidak lagi seperti dahulu. Bangunan-bangunan yang dahulu pernah diisi dengan hiruk pikuk bunyi pengunjung kini rebah menyembah bumi. Manakala replika haiwan prasejarah pula kini dilitupi dengan semak sabun. Serius ngeri lah. Rizal, kan kalau kita pergi sana, benda-benda ni masih ada lagi. Bangunan tu dah runtuh. Terima kasih kepada yang join live saya. Nampak muka tu tukar-tukar. Okay. Alright. Tempat tu masih boleh pergi, tapi dalam keadaan yang tidak ni lah, dalam not well condition lah. Okay. Okay. Tadi sejak itu Mimalen tidak lagi seperti dulu. Bangunan-bangunan yang dahulu pernah diisi dengan hiruk pikuk bunyi pengunjung kini rebah menyembah bumi. Manakala replika haiwan prasejarah pula kini dilitupi dengan semak sabun. Suasana sebegini yang liar dan menakutkan menarik minat individu-individu berhati kering mencari hantu di kawasan taman yang ditinggalkan. Apa yang dilakukan, mereka agak berani memandangkan Mimalen masih lagi dimiliki oleh pemilik persendirian dan dikawal oleh pengawal keselamatan. Dah lama sangat kan? Okey. Kejap. Ada komen baru lagi tak? Kejap. Tengok dekat ni. Okay, untuk Mimalen ni dah nak siap. Dah nak settle. Okay. Jika terserempak dengan pencari-pencari hantu, orang asli dari penempatan berhampiran juga, jika tidak terserempak dengan pencari-pencari hantu, orang asli dari penempatan berhampiran juga dikesan berada di kawasan berkenaan. Mereka dikatakan selalu memburu musang dan tupai. Jika bernasib baik, mereka kadang-kadang mendapat babi hutan dan rusa sebagai buruan. Okay, pada satu ketika, wujud rancangan membangunkan semula Mimalen membabitkan kerjasama Mimalen Berhad yang dikawal oleh MPHB Capital dan Makna Senandung Sdn Berhad, sebuah anak syarikat Bandaraya Development Berhad. Menerusi satu laporan New Straits Times pada 2011, kedua-dua syarikat membangunkan kawasan tanah seluas 131 hektar persegi. Mengikut perancangan, kedua-dua syarikat mahu membangun projek perumahan mewah berlatar belakangkan alam semula jadi, termasuk laluan air dan kawasan lembah dengan harga permulaan RM500,000. Bagaimanapun, projek tersebut dibatalkan pada tahun 2015 tanpa dinyatakan sebab pembatalan. Okey. Kini, Mimalen menjadi subjek filem seram arahan Nevin Hyong iaitu Mimalen. Ada filem dia lah. Filem yang diterajui oleh Fatah Amin dan Sofia Al-Barakbah mengisahkan sepasang suami isteri diberi peluang membuat rancangan realiti televisyen di Mimalen. Tetapi, sebaik mereka melangkah ke kawasan taman yang ditinggalkan, mereka berdepan satu misteri yang mengancam nyawa mereka. Aduh, gatal tekak.
Ini malam kini ditayangkan di bawah gam. Okey, gatal tegak. Okey. Sekejap. Bila dah cakap banyak, tetap pun kering. Begitulah. Okey. Alamak. Rasanya live kita macam dah panjang malam ni. Tekak pun dah gatal. Rupanya hampir 2 jam. Tadi start pukul 10.30. Sekarang dah 11.43. Okay, tajuk untuk info info sakit jantung akak share esok lah. Akak nak minum air, sakit tak? Okay, so terima kasih pada semua yang join live akak. InsyaAllah kalau Allah bagi rezeki, kita jumpa lagi esok ya. Okay, itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih. So sesiapa yang di luar sana, kejap batuk kejap. Okay. Sesiapa yang di luar sana ada masalah kesihatan, dah lama sakit tak baik-baik sampai sekarang, saya sangat cadangkan untuk mencuba mengamalkan minum susu kolesterol C2 Joy ataupun Safe and Joy keluaran TDC Holding setiap hari. Sebab pengalaman saya sendiri selama setahun ni, bila saya konsum, keadaan kesihatan saya dah bertambah baik. Dan juga saya ada buat research, ahli komuniti kami ada memang macam-macam jenis penyakit mereka konsum, dan Alhamdulillah kesihatan mereka bertambah baik. Jadi kalau anda ada masalah kesihatan, dah hampir give up, jangan putus asa dulu. Cuba konsum. Boleh kontak saya dekat nombor yang tertera di bawah ni. Okay, saya sentiasa sedia membantu. Alhamdulillah, kita bantu. Alhamdulillah, produk ni dah berjaya bantu daripada pengguna, daripada berbagai lapisan umur lah. Kanak-kanak pun boleh. Produk ni sebab dia susu je, jadi kanak-kanak selepas daripada setahun ke atas sampailah kepada ibu ayah kita yang dah tua tu boleh minum. So susu ni memang boleh minum untuk satu family. Kalau kita ada lebih rezeki and then concern dengan keadaan kesihatan, sebab sekarang ni hanya 20% je daripada manusia yang hidup di dunia ni yang betul-betul sihat. Lagi 80% tu adalah orang yang tak sihat ataupun kurang sihat. Jadi kita di golongan mana? Kalau akak 80% lah. Macam gitu. So jangan putus asa dulu, kena cuba. Alhamdulillah. And then kalau misal kata nak study sikit ke, boleh masuk ke dalam grup Facebook komuniti kami, Susu Khasiat Tinggi. Kat situ boleh tengoklah ramai pengguna-pengguna kami. Okay, and then pengalaman-pengalaman mereka boleh tengoklah. Tapi kena sebab kat situ ramai, ada yang baru guna, ada yang dah lama konsum. Jadi saya sangat sarankan untuk tengok pada orang yang dah lama konsum. Sebab orang yang baru konsum, yang dia tak faham ada yang belum faham lagi. Sebab bila kita ambil sesuatu ni untuk improve kita punya kesihatan, kadang-kadang kita kena healing krisis. Jadi orang yang sebagai pengguna kena faham tentang proses healing krisis tu. Healing krisis tu pula tak semua orang kena. Ada serta-serta orang je yang kena. Wallahualam macam mana kan, tapi tak semua. Seriously, tak semua orang kena healing krisis. Ada tu yang memang bila sembuh tu dia sembuh je, tapi ada orang tu nak sembuh tu dia kena sakit dulu. Sebab proses healing krisis ini adalah satu proses di mana toksin dalam badan kita ni yang banyak ni, yang menyebabkan kita ada macam-macam sakit ni, dibuang. Jadi proses detox itu yang ada kadang-kadang memang menyakitkan lah. Jadi tapi apa yang kita kena buat adalah kita kena sabar. Okay, sebab sakit pun dah lama, jadi bersabar sikit untuk rawatan. Sama je kalau contoh kita tak ambil produk ni, you makan ubat je. Kalau macam ubat hospital pula, well known, even
ditulis juga dekat apa laman web, kadang-kadang pun memang ada tulis. myhealth.government.my pun kadang-kadang ada tulis. Contoh, kalau kita selalu makan ubat tahan sakit, kita akan boleh kena sakit dekat buah pinggang, kan? Buah pinggang kita boleh rosak kalau selalu ambil ubat tahan sakit. And then yang akak baca hari tu, kalau orang yang ada asma, dia ambil ubat pam tu pun dia ada masalah, nanti dia akan ada side effect. So kalau macam ubat yang hospital yang memang kita tahu kalau ada side effect tu, you boleh willing to consume, why not you consume susu ni juga. Sebab susu ni adalah natural, dia tak ada bahan kimia apa, just bahan untuk menjadikan susu tu jadi serbuk sahajalah, nothing more. Okay, dan healing crisis pun tak semua orang berlaku. Tapi the beautiful is majority mereka yang berada di dalam komuniti susu hasiat tinggi ni adalah mereka yang terdiri daripada orang-orang yang dah lama sakit, dah try macam-macam ubat dan produk kesihatan, tapi tak sembuh-sembuh. Tapi bila mereka consume susu ni, daripada yang sakit kanser lah, yang stroke lah, yang sakit saraf lah, yang apa orang kata asma lah, yang kemalangan, yang patah tulang, alhamdulillah dengan izin Allah mereka dapat perbaiki keadaan kesihatan mereka tu. Jadi jangan putus asa untuk teruskan cuba untuk lebih sihat. Boleh hubungi saya, InsyaAllah saya akan bantu mana yang patut. Okey, itu saja daripada saya malam ni. Saya ada 11.49. Saya punya lampu ring light pun dah 2-3 kali padam. Dia kata dah lama sangat awak ni live. Itu saja. Terima kasih ya Sharifah masih online. Terima kasih teman akak. Semoga bisnes semua orang yang semua kita sahabat-sahabat semua sama-sama sale, sama-sama level hidup kita akan berubah. Dan yang penting sebenarnya adalah semoga Allah pilih kita untuk menjadi orang yang ada kelebihan kewangan, kebebasan kewangan. Okey, semoga Allah pilih kita. Sebab kalau Allah tak pilih, kita usaha macam mana pun tak dapat. Betul tak? Semoga Allah pilih kita. Dan semoga bila Allah jadikan kita ni orang yang kaya, jutawan, kita juga akan jadi orang yang dermawan. Jutawan di dunia, jutawan di akhirat. Macam tagline bos syarikat kami, dia seorang mualaf kan. Tagline dia adalah membina legasi di dunia dan juga syurga di akhirat. Begitu. Okay. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. Dan untuk semua anak-anak dan zuriat keturunan kita, semoga semua sukses. Dan saya doakan semoga kita semua dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ni, Allah granted, Allah izinkan untuk masuk dalam syurganya yang terbaik untuk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas rahmat dan kasih sayangnya. Itu yang saya minta selalulah. Okey, walaupun siapa kita ni, kita tetap hamba Allah kan. So kita cuma akan masuk syurga dengan kasih sayang dia, sebab rahmat dia, bukan sebab amalan kita pun. Amalan kita ni banyak mana sangatlah nak tembus syurga tu kan. Okey, jumpa anda di Jannah. Okey, boleh jumpa anda di Jannah nanti sama-sama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam.